Assalamualaikum, hampa ada buat apa tu? Aku hari ni ada dekat Proton COE. Belakang tu ialah, apa dia tu? X90. Jadi hari ni kita akan pandu kereta ni. Mereka kata boleh pergi lenjan naik genting. Saya kita lenjan pergi naik genting, kita akan buat laporan tentang kereta ni. Nampak macam best. Features pun macam agak hebat juga. Cuma kita nak tengok dia punya performance dan macam mana dia punya comfort level dia. Sebab sebagai sebuah MPV keluarga, performance tu penting juga untuk driver, untuk rasa selamat. Safety features penting, comfort juga sangat-sangat penting, dan ciri-ciri dalam benda macam bawa banyak USB port, cup holders, seat punya recline ke, spacing macam mana, semua tu kita akan tengok sekejap. Assalamualaikum, kau buat apa tu? Aku ada kat Proton ni. Hari ni kita bersama dengan Proton X90. Nah, yang ni ialah versi premium. Hari ni ada dua variant yang kita dapat pandu, iaitu premium dan juga flagship. Dan flagship tu of course ada kelebihan lah dari segi sunroof dan beberapa peralatan lain. Tapi versi premium ni pun agak cukup juga untuk kita buat tunjuk review hari ni, pasal banyak persamaan dia, dan saya rasa inilah antara model yang akan paling popular lah dalam X90 ni. Dari segi reka bentuk luar ni, mungkin korang dah pernah nampak dia ni Geely Haoyue. Haoyue. Jadi dia punya perubahan luaran ni tak berapa banyak nampak sangat lah. Proton kini menggunakan jeriji baru. Dia tak menggunakan Infinity Weave style lama lagi dah. Dia nampak macam gaya-gaya grill daripada European lah. Continental punya grill nampak macam bintang kecil-kecil tu kan, ada banyak chrome. So ini antara satu gaya baru yang Proton cuba gunakan untuk produk-produk yang sedia ada dalam ni ataupun yang baru dalam. Jadi enjin yang digunakan untuk kereta ni ialah enjin 3 silinder 1.5 liter turbo lah. Yang sama digunakan dalam semua series X yang lain, iaitu X50, X70 dan kini yang X90 ni juga. Daripada belakang kita nampak nama Proton tu kan besar, dan of course jenama X90 tu berada di bahagian bawah boot ataupun hatchback belakang. Selain daripada tu kita tengok kereta ni memang mempunyai power tailgate lah. Power tailgate dia dekat bawah ni ya. Nampak dengan ni turbo dia ni kan. Dia tu buka. Dan kita tengok ni dia aturkan bahagian belakang dia dengan kursi barisan ketiga. Dia ada tali ni untuk kita tarik kursi ni, dan juga untuk turunkan. So bila tarik turunkan tu dia boleh jadi rata lah ataupun flat. Itu stang tu beratur dengan belakang seat sana, dia boleh turun flat lah. Dia ruang boot dia agak flat lah, so tak ada apa-apa obstruction, dan dia punya wheel arch pun agak kecil juga. Kalau kita tengok kat belakang ni ada jeriji ni ialah untuk blower aircon. So kereta ni menggunakan blower daripada belakang, dan uniknya untuk Proton punya version ni dia ada blower untuk 3 barisan. Kalau untuk Geely punya version dia hanya ada blower di tengah, di bawah sana tidak ada Geely yang apa nama blower untuk 3 barisan. Bentuk ruang pemandu ni saya kira agak moden juga, iaitu menggunakan paparan digital sepenuhnya lah. Dan steering ni ialah jenis flat bottom ataupun T-cut punya steering wheel. Dan kalau kita tengok dekat dia punya spoke tu, sebelah kiri ialah kawalan untuk sistem cruise control, dan sebelah kanan ialah untuk sistem kawalan hiburan dan maklumat yang untuk dipaparkan. Selain daripada tu, kita tengok dekat konsol tengah ni ada satu lagi skrin yang besar, yang mana ini memaparkan pelbagai maklumat lah, termasuk you punya GPS ke, termasuk sistem hiburan dan sebagainya. Dan banyak fungsi yang dikawal dari situ, termasuklah fungsi untuk menghidup dan mematikan ciri-ciri pemanduan seperti lane keeping assist dan sebagainya. Dan kereta ni masih lagi menggunakan Geely punya proprietary operating system lah untuk dia punya skrin tengah ni, dan tak ada kemudahan untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay dalam siri ini disebabkan oleh itu. Dan bila kita tengok dia punya aturan dia, iaitu skrin di atas, aircon di tengah, dan ada beberapa switch di bahagian bawah. Dan aturan ni saya rasa kemas juga. Dan kita tengok dekat bawah tu ada 2 USB-A. Jadi dalam kaitan ni dia ada campuran USB-A dan USB-C. So setengah slot ialah USB-A, kat depan ni dua-dua USB-A, kat tengah ada satu USB-A, satu USB-C, di bahagian belakang USB-A kembali.
Dekat konsol tengah ni kita ada wireless charging pad. Ini adalah dia punya gear lever, butang park brake ataupun P mode dia untuk dia punya gear. Dan inilah ialah pusat kawalan lah, di mana kita boleh pilih eco, comfort ataupun sports mode. Dan juga dia ada hill descent control dan butang untuk mematikan traction control. Dan ini adalah butang untuk memanggil kamera 360 darjah yang akan memaparkan view pilihan kita lah, dari mana-mana kita nak tengok. Kalau kita tengok di sini ada 2 cup holder dengan this simple gripper lah. Kat tengah-tengah ni ada lagi satu ruang simpanan barang yang agak besar dan agak dalam juga. Ni boleh masuk lah, handbag besar sederhana kalau untuk kita simpan. Dan kalau kita tak nak benda terlalu panas kan, dia ada bertutup kan lah. Penumpang belakang juga diberi kawalan aircon sendiri ya. Di sini kita boleh kawal kelajuan lah. Kita tak boleh nak kawal dia punya temperature, tapi kita boleh kawal kelajuan. Kalau untuk model flagship, dia ada blower untuk seat. Ni dia punya switch untuk blower seat. Dan kita di sini macam saya cakap tadi, dia ada USB-A dengan USB-C. Dan kat bawah tu ada satu ruang simpanan barang lagi. Duduk belakang ni juga mempunyai rasa yang agak mewah juga, kerana kita mendapat keselesaan daripada sistem corong penghawa dingin untuk ketiga-tiga baris. Dan reka bentuk kursi ni pun agak okey jugalah, nak kata terlalu hebat pun tidak, tapi cukup untuk memberikan kita keselesaan dalam perjalanan yang agak sederhana ataupun perjalanan yang jauh. Dan di tengah-tengah ni ada center armrest yang juga mempunyai cup holder yang ada simple disrubber grippers. Jadi untuk saya berasa selesa, kursi ni saya kena tolak ke depan sikit lah kan, supaya ada sikit ruang untuk saya. Bila saya tolak ke depan sikit, maksudnya ruang kaki orang depan tu akan berkurangan sikit lah. Tapi saya rasa mungkin boleh lagi lah, mungkin boleh lagi, agak okey juga keselesaan dia kalau orang depan pun sanggup berkompromi. Tapi untuk 3 barisan ni semua orang dewasa duduk, mungkin barisan ketiga ni agak sempit sikit lah. Untuk perjalanan pendek dan sederhana okey. Tapi untuk perjalanan jauh, saya cadangkan belakang ni hanya untuk kanak-kanak sajalah. Bawah 12 tahun kalau boleh. Dia punya headrest ni jenis yang macam ni lah, compact, dia boleh turun habis Dan bolehlah kita menyandarkan kepala kita ataupun menjadi satu pelindungan kalau kita langgar pada belakang untuk prevent whiplash. Okey, sebagai kesimpulan, saya rasa X90 ni adalah satu SUV keluarga yang memang cukup tepat lah untuk kita kata keperluan dia. Cuma ceritanya kereta ni dia punya reka bentuk tu mungkin tak begitu mengujarkan. Dia nampak macam biasa. Dan juga bila setengah orang ketengok dia punya spesifikasi, benda yang pertama dia akan nampak ialah enjin 1.5 liter 3 silinder turbo tu. Dan pada dia orang tengok benda tu, dia akan kata benda ni underpowered. Sebenarnya untuk sebuah SUV keluarga, benda ni tak underpowered. Bila kita bawa tu memang dia punya enjin tu bertenaga. Cuma bila kita bawa dengan cukup bertenaga, dia akan makan minyak kuat sikit. Bila kita bawa dengan tenang untuk cruising, saya rasa kereta ni dia punya fuel consumption akan okey. Saya rasa ini satu pilihan yang bagus, because dekat tahap harga ni tak ada produk yang boleh menyaingi lah kereta ni dari segi dia punya functionality, dari dia punya specification dan sebagainya. Okey, tu saja saya punya pendapat. Setuju ke tak setuju, tolong komen kat bawah. Macam biasa, tolong tekan butang like, tolong tekan komen banyak-banyak, dan macam biasa subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.